Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Malam ini sempena apa yang berlaku di luar sana, iaitu cerita politik berkaitan Parti Anak Muda begitu hangat diperbincangkan sama ada di media-media sosial ataupun di media arus perdana. Di manakah kalau kita nak tunjukkan apakah itu Parti Anak Muda? Adakah dalam bentuk parti siasah yang kita lihat pada hari ini, ataupun dalam bentuk satu gerakan massa yang didokongi, yang diangkat dan digerakkan oleh anak muda, ataupun mobilisasi anak muda untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik, mengambil kira pertelingkahan politik negara pada ketika ini. Adakah itu yang kita akan lihat, ataupun ia sebenarnya Parti Anak Muda yang akan didaftarkan dengan ROS dan akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang? Adakah begitu? Jadi semua ini akan kami bincangkan. Eswawani mengambil peluang dalam sehari dua ini hinggalah bilakah Parti Anak Muda ini akan didaftarkan ataupun sebaliknya. Jadi kami akan terus memberikan perbincangan dalam platform Eswawani. Jadi pada malam ini saya amat berbangga, dua anak muda. Sepatutnya orang muda menguruskan ataupun menjadi moderator pada malam ini. Tak apalah, saya terpaksa turun sikit untuk menjadi anak muda juga. Di sebelah kiri saya, saudara Muhammad Alif Zainal Arif, ahli eksekutif Undi 18 dan juga ahli Parlimen Belia, Kelab UMNO Wales. Banyak jawatan yang dipegang, topinya menunjukkan partisipasi beliau dalam politik begitu aktif sekali. Tahniah kepada Muhammad Alif. Dan di hujung sana Cik Aidil Irfan Cik Afero, pelajar aliran undang-undang, jurusan undang-undang Institut Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan juga ahli Parlimen Belia. Cik Aidil, terima kasih kerana sudi hadir pada petang ini, pada malam ini. Mungkin di luar sana Aidil dan juga Alif mungkin agak skeptikal dengan idea besar ini. Ini idea besar, tetapi pada saya tidak ada salah ataupun larangannya untuk kita mengungkapkan bahawa sudah sampai masanya anak muda perlu berada di barisan hadapan. Dan inilah masanya, bukan masa hadapan. Biasa dikatakan anda belum makan garam lagi, jadi belum sesuai untuk memimpin parti politik ataupun menjadi pemimpin negara. Tetapi bagi Alif sendiri, adakah naratif ini muncul akibat kataupun kecamuknya politik negara pada hari ini, ataupun anak muda sudah tidak boleh tahan lagi menunggu dan terus menunggu, dan akhirnya kita lihat apa yang berlaku di Parlimen, apa kenyataan-kenyataan pemimpin politik tentang anak muda sampai tahap mereka ini menjadi berebut nak jadi YouTuber, influencer sampai ke tahap itu, ataupun apa sebenarnya yang dimahukan dan tidak boleh ditunggu lagi oleh anak muda? Saya rasa dua-dua faktor yang Haji Nazri telah kemukakan adalah sebab utama anak muda merasa mereka perlu menyertai politik, perlu berada di barisan hadapan. Kalau kita tengok di luar dunia, di ramai negara seperti Thailand ada Future Front Party, dan parti ini telah pun mendapat 80 kerusi daripada 500 kerusi di Parlimen Thailand. Ini kerana mereka membawa suatu naratif baru politik, dan oleh sebab itu ramai orang menyokong parti seperti ini. Kalau kita lihat kepada Perancis sendiri, negara Perancis ada En Marche yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron. Pada ketika itu Perancis mencari satu parti yang akan memberi representasi kepada apa mereka mahu, dan benda-benda yang telah diletakkan dalam manifesto Presiden Emmanuel Macron telah mendapat undi-undi rakyat di sana. Oleh sebab itu di Malaysia juga sama. Kerana kalau kita lihat di parlimen kita, ramai hari ini ahli parlimen yang tak merepresentasikan anak muda, tak membawa idea-idea baru, tak membawa suara anak muda. Kalau kita lihat kepada purata umur ahli parlimen adalah 55 tahun, tetapi purata umur populasi negara adalah 30 tahun. Oleh kerana itu kita perlu dapat ahli-ahli parlimen yang mewakilkan suara anak muda. Dan itu adalah benda yang perlu berlaku, dan saya rasa kalau mantan Menteri Belia dan Sukan ingin menjadi pemimpinnya, ini satu benda yang baik. Bagi Aidil sendiri, adakah bentuk parti politik dalam bentuk parti siasah yang kita lihat di depan mata kita sekarang
ataupun dalam bentuk yang lebih luas yang boleh kita perdebatkan, yang boleh kita kata pun lihat lebih dalam bagaimana partisipasi anak muda dalam politik. Okey, baik. Kalau kita tengok idea penubuhan yang dicadangkan oleh Syed Saddiq sendiri, nampaknya ia menuju ke arah pembentukan parti politik. Dan apa yang saya faham daripada parti politik anak muda ini bukan sahaja semata-mata partisipasi anak muda yang berumur antara 18 hingga 30 tahun, tapi idea ataupun orang kata naratif ataupun nafas baru dalam politik itu. Maksudnya walaupun ia melebihi umur 40 misalnya, membawa agenda yang baru yang muda. Itu yang anak-anak muda mahukan. Mereka dah tak mahu naratif politik kita ini berkait dengan tokoh-tokoh yang sudah lama ada. Yang sebelum saya lahir dah ada dalam lama dah dalam parlimen. So mereka mahu nafas yang baru, naratif yang baru. Jadi dengan adanya wujud parti politik anak muda ini, berkemungkinan YB Syed Saddiq sendiri merasakan ia adalah satu platform, antara platform yang boleh suarakan, dan seperti saya kata bukan terkait pada usia anak muda saja, tapi merangkumi nafas ataupun naratif baru yang kita boleh lihat daripada ini penubuhan parti ini. Bagi Aidil sendiri, adakah bersetuju dijadikan sebagai sebuah wadah politik? Kalau bagi saya, secara peribadi, saya kurang bersetuju kerana ialah bila banyak-banyak parti ini akan berlaku pemecahan undi antara kalangan, dan bila ada wujudnya parti anak muda ini, kita dapat saksikan akan ada jurang antara orang muda dengan orang tua. Kalau sekarang ni pun dah ada jurang pemecahan undi dalam kalangan kaum sendiri, akan bertambah lagi pemecahan undi, dan akhirnya mereka terpaksa berkolaborasi antara parti-parti tersebut. Namun kalau kita perhalusi, ia merupakan satu faktor pendesak kepada semua parti-parti politik yang ada di Malaysia ini untuk bagi peluang yang lebih luas pada anak-anak muda. Bagi Aidil sendiri, apa platform yang terbaik untuk membawa suara anak muda? Dalam bentuk bagaimana? Bentuk yang bagaimana terbaik adalah jalinan kerjasama antara orang tua dan orang muda. Dalam parti yang sedia ada ini pun sudah mencukupi sebenarnya, tapi kena ada kesinambungan ataupun komposisi yang betul lah. Contohnya 40% lantikan anak muda dalam majlis tertinggi sebuah parti itu lebih baik berbanding kita mewujudkan parti. Namun begitu kita mengalu-alukanlah penubuhan tersebut. Tiada masalah. Tiada masalah. Jadi kita akan perincikan lagi kalau dalam parti yang ada sekarang bagaimana ia perlu berubah untuk mencerminkan aspirasi dan juga situasi anak muda pada hari ini. Bagi Alif sendiri, kewajaran sebuah parti siasat yang dicadangkan oleh Syed Saddiq itu? Saya rasa memang wajar parti Syed Saddiq ingin mentubuhkan ini, kerana kalau kita lihat ramai parti yang sedia ada di Malaysia sekarang tidak memberi ruang kepada anak muda. Adalah satu dua parti, tetapi mereka ada sayap pemuda, ada sayap wanita, tetapi sayap Sri pemuda Kandi. berapa ramai yang dapat menjadi calon pilihan raya. Itu penting menjadi calon pilihan raya, sebab itulah satu cara-caranya untuk menggubal dasar yang melibatkan anak muda. Jadi Alif kata hierarki ini menjadi halangan utama Itu anak muda adalah ke depan. betul, jadi barisan utama betul, kepimpinan. yes. Mereka perlu bernaung di bawah seseorang untuk naik di dalam hierarki parti. So, kita ada ketua bahagian. Kalau ketua bahagian tak bagi anak muda ni laluan, tak bagi restu, dia akan kalah sampai ke sudah. Oleh kerana itu, ramai anak muda yang ingin memberi dalam agenda nation building, tetapi mereka tidak boleh. Kerana parti-parti ini tidak memberi laluan kepada mereka. Oleh kerana itu, parti anak muda ini sudah tentunya kalau mereka boleh tarik undi anak muda dalam satu bentuk yang akan menunjukkan bahawa mereka ada kuasa untuk memberi suara anak muda. Sudah tentunya parti-parti politik yang ada di negara ini kena ambil mereka secara serius. Kalau mereka dalam pilihan raya akan datang ini, kalau parti anak muda ini dapat bukan sahaja undi sedia ada orang 21 hingga 30 hingga 40 tahun, tetapi juga umur 18 tahun hingga 20 tahun, sudah tentunya saya lihat pada pilihan raya akan datang, kemungkinan besar parti anak muda ni akan dapat 2-3 kerusi. Ini adalah penting. Maksudnya parti ini ada masa depan. Tetapi juga kita perlu tahu parti anak muda ini apakah ideologi dia, apakah perjuangan dia. Takkan nak memperjuangkan anak muda punya hak sahaja. Kalau orang tua nak menyertai kerana ingin membimbing mereka,
Saya rasa itu benda yang baik, benda yang elok, tetapi mereka tak mahu jawatan. Mereka hanya ingin membimbing anak muda ini. Apa rupa bentuk parti anak muda yang Alif rasa sesuai dalam acuan Malaysia dalam era abad ke-21 menuju kepada sebuah negara maju ini? Apa rupa bentuk parti anak muda yang Alif rasa itu perlu diperhalusi dan juga diberi pertimbangan? Saya rasa jika parti anak muda ini ingin mendapatkan rupa bentuk, mereka memerlukan sebuah perjuangan yang terus. Mereka tahu apa mereka ingin perjuangkan. Dan juga mereka perlu memberi kerjasama kepada kerajaan sedia ada ataupun kerajaan sedia ada ataupun pembangkang sedia ada. Kerana kita sekarang ni di dalam satu abad politik di mana tidak ada satu parti yang mendominasi politik Malaysia. Oleh kerana itu sudah tentunya mereka perlu bekerjasama dengan pembangkang ataupun dengan kerajaan. Dan cara seperti ini mereka mampu masuk kerajaan untuk memberi suara anak muda. Kerana kalau tak masuk kerajaan, kita tidak boleh gubahkan dasar untuk anak muda. Polisi itu adalah penting. Kalau kita menang 1-2 kerusi, tetapi kita tidak ada dalam bangku kerajaan, kita tidak boleh memberi suara anak muda dalam kerajaan. Kenapa kita menyertai parti politik ini? Kenapa kita tubuhkan parti politik ini? Oleh kerana saya tahu kalau parti politik anak muda ini jadi, Syed Saddiq sudah tentunya perlu bekerjasama dengan Perikatan Nasional ataupun dengan Pakatan Harapan. Kerana itu adalah satu-satu caranya parti ini boleh berterusan. Kalau tidak, parti ini tiada masa hadapan. Okey. Bagi Aidil sendiri, bagaimana anak muda ataupun parti anak muda ini membuka keahlian? Seperti mana yang dikatakan tadi, antara 18 hingga 30 tahun. Bagaimana pula yang berumur lebih daripada 30 tahun dan lebih pada 40 tahun? Kalau mereka ingin menyokong ataupun menyertai parti ini, adakah struktur parti, adakah ahli bersekutu ke, ahli katakan berkanon ke, apa pun panggilannya, tetapi bagaimana kita boleh gambarkan keterbukaan parti anak muda? Kerana itulah idealisme anak muda. Mereka tidak ingin ada hierarki. Kalau mungkin tidak ada sayap pemuda lagi dah dalam tu, tidak ada kepimpinan utama dah, mungkin ada struktur yang paling mudah lah, simple. Jadi bagi Aidil sendiri, bagaimana struktur parti anak muda kalau dapat dijelmakan? Tak kira lah siapa pimpinannya. Baik, pertama sekali kita perlu tahu parti ini belum ditubuhkan lagi. Jadi maksudnya ia tidak mempunyai perlembagaan parti tersebut. Jadi ia bergantung pada perlembagaan parti itu nanti. Namun begitu, ada beberapa cadangan yang saya terima dan saya telah baca serta perhalusi. Antaranya keahlian ini seperti mana yang saya kata, ia bukan sahaja terkait dengan umur belia yang sekarang kita tahu 18 hingga 30 tahun. Dan definisi belia itu. Namun begitu ia membuka lebih luas, maksudnya partisipasi antara yang berumur 40 ke atas, dan cadangan yang saya telah baca antaranya adalah membuka keahlian sehingga 55 tahun. Namun begitu, dalam struktur parti ataupun organisasi tersebut yang memegang jawatan eksekutif, yang membuat dasar ataupun yang mengubah hala tuju parti itu hanya berumur 18 hingga 30 tahun. Jadi yang ke atas 40-55 ini hanya ahli biasa saja yang tidak terlibat dengan hala tuju ataupun membuat keputusan parti tersebut. Adakah Aidil rasa ini satu kewajaran yang ideal untuk melihat kewujudan parti anak muda? Saya rasa ini satu kewajaran yang betul ideal, sebab kita tahu dalam pembuatan polisi ataupun dasar negara kita ni kebanyakannya dipimpin oleh orang-orang tua. Jadi eksekutif ni yang biasa kita dengar. So jadi memang perlu untuk kita letakkan anak-anak muda ini di barisan hadapan ataupun kepimpinan tertinggi untuk membawa aspirasi anak muda itu sendiri. Maksudnya kita tak ada halangan, tak ada sekatan ataupun perlu tunggu green light daripada warlord tertentu. Betul. So jadi memang perlu kewajaran untuk kita naikkan mereka ini. Okey. Bagi Alif sendiri,
parti anak muda ini rencam sifatnya. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ni, apa yang kita baca, yang kita dengar, temu-bual yang diberikan oleh Syed Saddiq dan sebagainya, majoritinya dari kalangan mereka-mereka yang ada ataupun star factor. Sama ada captain of industry yang memegang CEO dalam syarikat-syarikat teknopreneur, mereka yang datang daripada sektor corporate sama ada yang established ataupun tidak, datang daripada parti-parti politik yang sebelum ini yang ada jawatan sebagai ketua eksekutif dan sebagainya, presiden NGO. Kita tahu latar belakang mereka ini hebat, datang daripada universiti yang hebat, datang daripada keluarga yang established. Jadi adakah itu rupa bentuk parti anak muda yang kelihatan eksklusif? Saya rasa di dalam mana-mana parti politik pun, orang yang akan menjadi pemimpin utama parti itu ataupun parti yang baru nak buka, parti yang baru nak establish, penaja ni akan datang daripada kalangan yang elitis. Ahli proses tiada masalah. Saya rasa memang itu cara dia. Kalau kita ingin menubuhkan apa-apa pun, kita ingin mencari orang-orang yang sama idealis dengan kita, yang ingin melakukan perubahan, yang ada satu perjuangan yang sama dengan kita. Oleh kerana itu, kalau kita lihat mana-mana parti pun, ramai ahli pemimpin mereka adalah orang-orang yang elitis. Tetapi selepas itu, baru mereka cari pemimpin akar umbi, baru mereka mendaftarkan ahli. So saya rasa di permulaannya sudah tentunya orang-orang yang cerdik bijaksana sahaja akan menjadi penyajanya. Tetapi saya tahu bahawa mereka akan pergi mencari anak muda untuk menyertai parti ini. Tetapi kalau kita lihat kepada parti ini, kalau belum lagi menubuh, belum lagi ditubuh, belum lagi tentu Syed Saddiq akan menubuhkan parti baru. Sekarang ini beliau saya rasa ingin membuat gerakan. Dan beliau buat rundingan muda pada hari Ahad ke hari Isnin untuk mendapat pandangan daripada belia-belia. Saya rasa itu adalah itu adalah platform untuk Syed Saddiq mencari idea bagaimana beliau boleh gerakkan parti ini. Tetapi selepas ini, bagaimanakah beliau akan mendapatkan sokongan daripada anak muda di Kinabatangan, anak muda di Kubang Kerian, anak muda di Kuala Perlis, anak muda di Tanah Merah, Kelantan. Bagaimana? So, dia punya jalan selepas ini adalah untuk pergi ataupun buat jelajah, melihat siapa yang ingin menyokong parti ini. Tetapi kalau saya lihat permainannya sekarang, saya rasa Syed Saddiq hanya perlu cari orang di bandar, kerana beliau tidak ingin beliau tidak ingin menjadikan parti ini parti yang akan mendapat kerusi yang boleh menubuhkan kerajaan. Oleh kerana itu, beliau perlu cari orang di bandar, beliau perlu cari dalam 20-30 ribu orang. Itu maksudnya ada gerakannya. Dan orang di bandar ni akan balik kepada kampung mereka dan akan beritahu kepada ibu bapa mereka. Itu adalah cara Pakatan Harapan buat pada pilihan raya yang lepas. Anak-anak muda dengar kepada apa mereka janji, apa mereka telah guna untuk kempen mereka, dan kembali kepada kampung mereka, beritahu kepada ibu bapa, parti ini adalah parti yang ingin berjuang untuk Malaysia yang lebih adil, Malaysia yang lebih saksama, Malaysia yang baru. Adakah kelompok ini yang establish ini benar-benar memahami real politik di bawah sana? Saya rasa tidak. Saya rasa ada 2-3 orang yang betul-betul ada di dalam parti politik yang betul-betul faham naluri akar umbi. Faham bagaimana politik on the ground. Tetapi ramai yang sudah distance ataupun tak kisah pun. Duduk sibuk dengan kerjaya dan sebagainya. Belajar di luar negara. Ada yang duduk bandar, ada yang buat dia punya bisnes di bandar. Oleh kerana itu, mereka ingin menyumbang kepada Malaysia, ingin memberi idea-idea baru kepada negara ini. Tetapi sudah tentunya mereka tidak faham akar umbi. Dan untuk menang mana-mana pilihan raya adalah penting untuk mereka faham apakah aspirasi akar umbi. Okey, ideal. First past the post, itulah demokrasi yang kita guna pakai sejak kita merdeka. Menyebabkan siapa menang satu pun, mereka lah yang akan membentuk kerajaan ataupun menjadi Dewan Undangan Negeri ataupun menjadi ahli parlimen. Real politik sekali lagi, di luar bandar. Biasa kita tahu identiti politik begitu dominan. Tetapi sekali lagi, kalau anak muda ingin
ataupun masuk dalam gelanggang ini, mereka ingin menghapuskan ataupun melunturkan identiti politik ini. Jadi anak muda di luar bandar mereka tidak kisah. Mereka akan terus mengundi dengan apa yang mereka undi sebelum ini, apa yang ibu bapa mereka tunjukkan, dan mereka tidak akan lihat apa yang dilakukan ataupun siapa pun yang akan membawa anak muda ini akan bertanding di kawasan bandar. Kalau berkaitan, yalah kita tengok memang sekarang ini pun untuk menubuhkan parti itu memang perlukan golongan teknokrat. Jadi agak ketinggalan untuk orang-orang di luar bandar. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh parti baru ini sekiranya ditubuhkan adalah bukan saja membawa agenda khusus untuk belia, tapi agenda nasional, isu besar yang berkait rapat dengan jiwa anak muda. Misalnya kalau di pendalaman ataupun di kawasan kampung ini, ialah untuk memecahkan identiti politik tadi itu Melayu Islam itu, mungkin dia akan membawa pendekatan yang lain seperti sosioekonomi, jaminan pekerjaan terhadap belia itu sendiri. Jadi mungkin secara tidak langsung akan orang kata menarik minat anak-anak muda di luar bandar ini untuk menyokong parti yang baru ini. Itu kalau berjayalah dengan pendekatan yang betul, cara yang betul, mengikut saluran yang betul lah kepada akar umbi belia di luar bandar. Bagi saudara, adakah kerja yang mudah tentang itu? Saya rasa bukan kerja yang mudah. Kerana komunikasi politik adalah benda yang tidak mudah. Kalau kita lihat kejatuhan Pakatan Harapan itu contoh adalah terbaik. kerana mereka gagal Menguruskan untuk komunikasi. menguruskan komunikasi mereka, dan pihak lawan mereka pada ketika itu berkomunikasi dengan cara yang baik, cara yang mudah. paling mudah Oleh kerana difahami. itu ramai yang cakap jadi pembangkang ni senang. Tapi bila jadi kerajaan, banyak benda kena fikir, banyak benda kalau buat kena tembak. Dan oleh kerana itu, bila Pakatan Harapan jatuh, kita nampak bagaimana rakyat sudah tidak puas hati dengan kerajaan ini. Oleh kerana itu mereka terima dan juga menerima dan juga menyambut baik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kalau kita lihat kepada Merdeka Center punya survey, kita lihat 69% yang menyambut baik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini bermaksud bahawa orang memang tidak suka kepada Pakatan Harapan. Kalau kita lihat, mereka hanya dapat 25-27% yang masih menyokong mereka. So saya rasa bukan kerja mudah untuk turun ke akar umbi, untuk pergi berkempen, untuk menceritakan cerita kepada mereka. Tapi saya rasa kalau mereka turun kepada akar umbi dan mereka pakai slogan-slogan politik baru ataupun kempen menggunakan bahan-bahan yang tidak seperti parti-parti lama. Mereka bercerita tentang sosioekonomi, mereka beri idea mereka bagaimana mereka ingin memartabatkan status sosioekonomi anak muda. Saya rasa lebih ramai yang ingin mendengar kepada benda-benda itu daripada Melayu Islam ataupun politik yang berasaskan perkauman. Ya, bagaimana itu dapat direalisasikan? Kerana parti yang sedia ada, mereka ada jentera yang hebat. So, akar umbi yang sedia ada yang sudah lama bertapak di kawasan Parlimen dan juga DUN. Tetapi sebagai parti baru, kalau seperti mana Aida katakan tadi, akan memecah undi. Dan akhirnya parti yang sebelum ini mungkin ditolak rakyat, mereka lah yang akan jadi pemenang. Kerana dapat 1000 undi, tapi mereka jadi kingmaker, yang sepatutnya boleh menang, tak boleh jadi menang. Jadi yang akan jadi sabotasnya adalah Parti Anak Muda. Bagaimana naratif itu dapat dipadamkan ataupun dielakkan? Kalau beliau bertanding sebagai third force, Parti Anak Muda tidak akan menang apa-apa pun kerusi. Kecuali jika pilihan raya jadi pada tahun depan, lepas undi 18 gazetted. Lepas undi 18 digazet, diwartakan, itu adalah kemungkinan Syed Saddiq menarik undi mereka Adalah yang umur sedikit. 18. Mungkin sedikit, mungkin banyak. Ya. Kerana beliau adalah figura yang sangat-sangat popular di dalam kalangan-kalangan belia, golongan-golongan belia. Tetapi saya tahu jika pilihan raya berlaku tahun ini, beliau perlu berkolaborasi dengan parti-parti politik sedia ada, dan beliau akan menggunakan jentera mereka. Ya. Kerana ini adalah satu caranya untuk beliau memberi satu negotiation card kepada Pakatan Harapan ataupun kepada Perikatan Terima Nasional. kasih Alif, terima kasih Aidil. Masa tidak mengizinkan untuk kita bercerita lebih panjang. Banyak benda yang kita belum jelaskan lagi. Perdebatan anda bersetuju ataupun tidak bersetuju tentang penubuhan Parti Anak Muda ini. Belum cerita tentang gender equality.
tentang partisipasi wanita, bagaimana partisipasi rakan-rakan di timur Malaysia, di Sabah dan juga Sarawak. Semuanya ini matters untuk kita lihat kalau wujudnya Parti Anak Muda ini, perkara-perkara ini dapat dijawab dan juga diberikan naratifnya, kerana inilah suara, inilah apa yang dimahukan oleh anak muda. Kita bukan hanya berdebat lagi, kita bukan hanya bercakap lagi, tetapi akan direalisasikan. Kalau itu dapat dilaksanakan, mungkin bukan Syed Saddiq, tetapi mungkin lebih ramai lagi seperti Syed Saddiq dan juga seperti Alif dan juga Aidil. Itu saja agenda Awani pada malam ini. Terima kasih dua anak muda yang bersama saya pada malam ini. Kita akan terus berbahas, memberikan perincian dan juga membuka mata anda tentang Parti Anak Muda ini. Sekian agenda Awani. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.